فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Okey, pertamanya tadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Dia Subhanahu Wa Taala menunjukkan ayat, yakni tanda itu. Jadi kamu boleh dapat faham. Okey, tentu sahaja pemahaman adalah sesuatu yang berlaku di akal kita, kan? Ia adalah perkara intelektual. Dan sejurusnya selepas itu, Dia Subhanahu Wa Taala berkata, "Summa qasat qulubukum." Kemudiannya, hati kamu menjadi keras. Okey, petang tadi kan saya sebutkan kepada mereka yang hadir di sini, ada dua fakulti, hati kita dan akal kita. Pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala menyoal, kenapa kamu tidak berfikir? Okey, berfikir merupakan fakulti akal kan? Okey, dan sejurus selepas itu Dia Subhanahu Wa Taala mengatakan ada sebab mengapa kamu tidak boleh berfikir dengan betul. Ia bukannya kerana kamu mempunyai masalah intelektual, tapi masalah yang sebenar dengan kamu semua adalah kamu mempunyai masalah rohani, spiritual. Hati kamu telah menjadi keras. Summa qasat qulubukum. Okey, jadi akal telah disebutkan dan hati juga telah disebutkan di sini. Ada hubung kait antara kedua-dua entiti ini, akal dan hati. Dan dari bahasa Arab Al-Quran ya, membantu kita memahami beberapa maksud dari hubung kait itu. Perkataan akal dalam bahasa Arab secara literal bermaksud untuk ikat. Aqala ialah untuk mengikat sesuatu. Seperti aqalatil mar'atu asy'ara, bermaksud seseorang wanita mengikat rambutnya. Iqal pula adalah sebuah tali yang orang-orang Arab letak di atas kepala mereka. Kamu pernah lihat tak orang-orang Arab memakai penutup kepala yang panjang dan ada seperti getah bulat yang cute itu duduk atas kepala mereka mengikatkan penutup kepala mereka itu. Okey, pada zaman dulu, getah yang cute itu sebenarnya adalah tali. Dan tali itu ada gunanya. Bukan hanya untuk lindung penutup kepala dari terbang. Tapi ia juga digunakan untuk mengikat unta mereka. Mereka akan bukanya dan ikat unta. Seperti brek tangan untuk unta mereka. Tali itu adalah sebagai kaedah untuk menahan. Akal atau intelek secara literal digambarkan sebagai kaedah untuk menahankan diri. Untuk ikat. Kenapa? Kerana emosi anda, mahu anda melakukan sesuatu. Kerana godaan, kamu mahu buat sesuatu. Kerana sebabkan sentimen, kamu mahu mengatakan sesuatu tetapi kamu menahankan diri kamu apabila kamu dapat menggunakan intelek kamu, akal kamu. Apa yang kita pelajari dari itu juga adalah apabila kamu terlalu marah, kamu tidak dapat berfikir dengan jelas. Bila emosi kamu huru-hara, kamu tidak boleh berfikir dengan jelas, kan? Bila kamu terlalu sedih, terlalu marah, terlalu takut, dan setiap kali mana-mana emosi tersebut menjadi semakin huru-hara, minda anda, akal anda tak dapat berfungsi dengan jelas. Ia shut off. Anda tidak dapat berfikir dengan waras. Akal adalah kaedah untuk menahan. Dengan kata lain, orang Arab kata, sehingga kamu dapat mengawalkan emosi kamu. By the way, emosi orang Arab cakap terletak di mana? Di akal atau di hati? Di hati kan? Okey, jadi sehingga hati kamu reda dan dapat dikawal dahulu, kamu tidak akan dapat menggunakan akal dengan betul. Akal kita semua bertugas untuk memproses perkara-perkara. Kita menghitung dengan akal kita. Kita analisis dengan akal kita. Kita memahami sesuatu perkara dengan akal kita. Kita menghafal, kita belajar, perkara-perkara seperti ini, kita melakukan ini dengan akal kita. Dan akal kita semua sentiasa berkembang secara progresif. Dengan kata lain, akal kanak-kanak yang berumur 4 tahun kurang advance dari yang berumur 6 tahun kan? Atau 7 tahun, atau 8 tahun, atau 10 yang bermula semakin advance dan semakin advance.
Dan orang yang sama itu pula dah masuk 20 tahun, akal menjadi lebih matang. Dan ketika mereka masuk 30 dan 40 tahun pula, ia semakin matang lagi. Jadi akal adalah sesuatu yang sentiasa berkembang dan sentiasa matang dan dapat belajar semakin banyak perkara dan memperolehi juga lebih banyak data. Okey, namun hati pula adalah satu entiti yang berbeza sama sekali. Hati tidak menjadi matang atau berkembang. Sebaliknya hati ini, ia turun naik, ia fluctuate. Okey, kadang-kadang hari anda akan benar-benar baik mengenai tentang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan sedar akan Allah dengan banyak. Tapi di lain-lain hari pula ia boleh menjadi sangat teruk. Anda mempunyai turun naik di hati. Dan hati juga dapat menjadi keras dan hati boleh menjadi lembut. Ia boleh mati dan ia boleh hidup kembali dan sebagainya. Okey, di satu pihak yang kamu ada dalam diri kamu, entiti ini akal yang menjadi matang ikut masa. Dan sebaliknya pula, anda juga mempunyai entiti ini, hati, di dalam diri kita yang sangat tidak stabil, fragile dan volatile. Entiti yang rapuh, kita harus menjaga hati ini. Okey, jadi dengan kata lain, anda tahu bagaimana tak kadang-kadang khatib akan memberikan khutbah Jumaat tentang sesuatu yang anda sudah dengar beribu-ribu kali. Dan benda pertama yang berlaku yang terlintas di kepala anda adalah, alah, aku dah tahulah benda ni. Aku tak payah dengar ini lagi lah, aku sudah tahu dah benda ni. Kan? Okey, baiklah, kamu memang dah tahu. Tapi kamu mengetahuinya di mana? Di atas ini, di akal anda. Akal kamu memang dah faham pun. Tetapi apa yang masih memerlukannya sentiasa? Hati. Hati masih memerlukannya. Yang diperlukan oleh hati ialah peringatan. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Fazakir in nafa'atiz zikra. Peringatan mempunyai faedah. Faedah untuk apa? Untuk hati, kan? Okey, sekarang persoalannya. Sejauh mana yang digambarkan oleh Al-Quran tentang psikologi manusia semasa anda dan saya membuatkan keputusan, melakukan sesuatu keputusan apa-apa pun, ia datang dari akal atau adakah ia datang dari hati? Ini persoalan falsafah yang sangat menarik. Bagaimanakah kita membuat keputusan kita? Dan jawapan sebenarnya adalah gabungan antara kedua-duanya. Tetapi hati berada di tempat duduk driver. Hati sebenarnya berada di tempat duduk pemandu. Ini adalah sejauh mana gambaran Al-Quran mengenai perkara ini. Okey, sekarang Allah Azza wa Jal menyebutkan hati mereka menjadi keras. Contoh yang saya mahu bagikan anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan di suratul Baqarah dan tempat-tempat lain di mana Bani Israel pada masa utusan sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat pintar. Mereka ni orang-orang yang sangat-sangat pintar. Mereka faham, mereka mengenali. Dan kemudian separuh akhir dari surah ini kita akan belajar apabila mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenalnya seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Walau mereka menukar kitab mereka, satu perkara untuk menukar kitab. Yang kamu tidak sedar itu buku Tuhan. Jadi saya tukarlah, sorry lah, saya fikir saya boleh edit kerana itu ucapan manusia. Tidak, bukannya mereka ni tak tahu. Allah berfirman, yuharrifunahum min ba'di ma aqalu. Mereka mengubahnya juga walaupun setelah mereka memahaminya. Bukannya mereka tak faham. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kredit bahawa mereka sudah sebenarnya faham. Tetapi apakah masalahnya di sini? Sebenarnya tidak ada masalah di akal mereka, kan? Sebab mereka dah faham. Kita juga mempunyai kisah-kisah hadis di mana Rabbi menghantar anak dia berjumpa dengan utusan sallallahu alaihi wasallam. Engkau pergi ceklah jika lelaki itu adalah yang telah dijanjikan dalam kitab-kitab kita. Jadi anak dia ni menghabiskan masa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kembali dan bapa dia tanya, "Apa yang kamu dapati?" Dia jawab, "Tidak ada keraguan lagi lah tentangnya. Itu lelaki yang disebutkan dalam kitab kita. Itu memang utusan terakhir." Dan mereka berdua bersumpah, kita bersumpah sehingga kita mati, kita akan menentangnya. Faham? Ini kerana hati mereka tidak bersedia menerima orang Gentile, yakni orang yang bukan berketurunan Yahudi. Sebabkan Rasulullah SAW dari keturunan Bani Ismail AS. Oleh itu, mereka tidak mahu menerima beliau. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di akhir semua ini, kamu ni semua sudah faham, dia adalah utusan yang terakhir. Kamu telah faham. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghidupkan kembali kamu selepas kematian kamu. Kamu telah faham bahawa ia hanya boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila lautan telah dibelah
sehingga kamu dapat melintasinya. Kamu telah faham bahawa air yang keluar dari batu itu hanya boleh datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua itu di atas kepala kamu saja. Ia tidak pernah masuk ke mana? Ke dalam hati kamu. Ia tidak pernah dapat memasuki hati kamu. Dan kemudian selepas kamu diberi peluang untuk melihat semua perkara-perkara itu berlaku, benda-benda ini sepatutnya dapat mencairkan hati kamu. Tetapi bahkan benda-benda ini pun tidak boleh jadi dengan kamu. Maksud saya orang mati yang kembali hidup. Jika anda mempunyai jenis iman yang lemah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu dapat melihat lelaki yang mati dan hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala depan mata kepala kamu sendiri. Kamu akan terus astaghfirullah. Alamak, aku akan buat lebih serius minggu terakhir Ramadan ini. Kan? Iman anda terus akan naik tinggi. Kan? Tapi mereka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaupun selepas itu, mim ba'di zalik, walaupun selepas peristiwa itu, hati kamu menjadi keras. Kerana bukannya kamu ini mempunyai masalah intelektual, masalah akal. Sebaliknya, kesukaran sebenar dengan kalian semua adalah kamu mempunyai masalah rohani, masalah spiritual, masalah di hati. Hati kamu menjadi keras. Summa qasat qulubukum. Subhanallah.